Okey, kelas kita hari ini sambungan dari semalam iaitu tentang zakat zahab wa fiddah, iaitu zakat emas dan perak. Mahia zakat emas dan perak? Apa dia zakat emas dan perak? Ta'rif. Man kana madrubayn عمله للاستعمال أو كان سبائق أو كان طبرين dan تسمى أيضا بالنقدين. Okey. Maknanya di sini adalah sesuatu makanan, sesuatu madrubain yang ditempa ataupun ditempah, dipahat atau dibuat sebagai mata wang untuk digunakan. Amalat lil isti'mal, untuk digunakan untuk apa dalam muamalat seharian. Atau kana sabai, atau kedua-duanya adalah biji emas ataupun biji perak. Kana tabrin, ataupun kedua-duanya dikatakan biji ataupun bentuk asli lah. Kau pernah nampak ke bentuk asli emas perak? Yang macam biji-biji tu, bulat-bulat tu. Pernah kan tak? Saya pun dah pernah lah, tapi kalau Google pernah lah. Okey, dan disamakan atau tusami aidan bin nuqdain. Dan dinamakan juga zahab wa fiddah ni sebagai nuqdain ataupun duit. Nukud. Dua duit. Sebab tu lah duit kita tu shillingnya dalam perak. Tapi emas, dulu emas lah. Tapi sekarang ni dah sudah kan duit kita dalam emas. Di dalam kertas saja. Tinggal perak je. Okay, seterusnya. الدليل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Lost connection. Ya.
Dapat Ustazah Ros connection nggak tuh? Dapat. Okey, ada balik. Okey, sambung ah. Dalilnya maksudnya, dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. So maksudnya dia simpan sahaja, dia kumpul. Kan banyak kan sekarang. Dari dulu sampailah sekarang. So dia tidak menafkahkannya, dia tidak makainya, dia simpan je, dia kumpul sebagai simpanan. Maka beritahulah kepada mereka, dorang tu mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Maksudnya dorang simpan saja tapi tidak apa ni namanya, tidak menzakatkannya. Di situ Allah beritahu yang kena zakat. Itulah yang diceritakan supaya kena zakat. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, dalil minas sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okay, dalil minas sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ma sahibu zahab wala fiddah la yu'di minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamah. Tidaklah pemilik emas dan pemilik zakat perak yang tidak menunaikan daripadanya perak, emas akan haknya, iaitu zakat, kecuali apabila berlaku hari kiamat. Okey, di sini Allah mengatakan dengan jelas illa idza kana yaumil qiyamah. Okey, poin di situ Allah mengatakan ataupun menjelaskan, menegaskan bahawa sepanjang hidup selagi belum kiamat, apabila kita ada zakat, kita ada emas dan perak dan tidak berpakai banyak, maksudnya kita kena zakatkannya. Zakat sebab kedua-duanya emas dan perak itu sebenarnya adalah hasil bumi yang ada dalam tanah. So kalau orang rajin gali, so dia kumpul semua sekali, dia yang dapat semua sekali. Padahal harta emas dan perak itu adalah harta kongsian. Maksudnya hak semua orang pun boleh dapat, antara orang rajin atau tidak je. Tapi zaman sekarang jaranglah ada emas yang, tapi masih ada orang menggali emas. Biarpun sikit lah emasnya. Tapi lama-lama dia banyak juga, lebih pure lah. Okey, macam mana kita mau zakatkan emas? Adakah kalau kamu ada sepasang, kiranya kamu ada rantai sekilo, okey. Kalau kamu perasan macam emas Datuk Verda tu kan besar-besar kan, besar sini situ.
Kalau dia pakai biar sebesar mana pun, dia masih pakai sekalung-kalungnya tu, kira hendaklah dia menzakatkan. Tapi kalau dia simpan, tak berpakai, itu dizakatkan. Syurut, okey, itu syurutnya. Macam mana kita tahu syarat apabila kita ada harta ni macam mana kita mau, macam mana syarat orang yang wajib bayar zakat. Zakat emas dan perak. Okey, yang pertama, hanya orang Islam yang wajib untuk bayar zakat. Zakat emas, tidak wajib ke atas orang kafir. Biarpun orang kafir tu punya emas berkilo-kilo, 10 kilo ke, 20 kilo ke, jadi dia tidak wajib pun bayar zakat emas. Kita sebagai manusia Islam, bila cukup haul, cukup jumlah, mana surat tu? Cukup jumlah jadi kena ni lah. Kena zakat. So syarat yang kedua adalah malikul tam, pemilik secara sempurna. Tamah tu bermaksud sempurna, tidak dizakatkan ke ala wuqaf, pada harta yang wakaf. Sekiranya lah kamu dapat emas ataupun ada orang, kamu dapat waris emas lah, dizakatkan, ataupun kamu orang tu menzakatkan emas mewakafkan emas tu kepada kamu. Jadi orang yang mewakafkan emas tu untuk kegunaan kamu, tapi kamu biarpun banyak, kamu tidak boleh membayarkan zakat untuk emas tu, sebab dia harta zakat. Kecuali lah kamu yang beli, kamu yang punya 100%. Itu boleh. Ataupun zakat emas tu kamu dihadiahkan, bukan diwakafkan. Kalau kamu dihadiahkan emas, tak kisahlah 1 kilo ke, 2 kilo ke, ataupun bar ke, 1 bar ke, 2 bar ke. Jadi kalau 100% emas tu kamu punya, bukan emas yang kongsi ke, bukan emas yang kamu belum habis bayar ke, bukan emas yang kamu curi, bukan emas yang orang wakafkan, 4 benda tu lah. So memang kamu punya 100%, bukan orang-orang yang 4 yang saya sebut tadi, yang Miss sebut tadi. Jadi boleh, cukup syaratnya untuk kamu zakatkannya. Yang ketiga adalah ghair halli, bukan harta perhiasan. Man lam yakun balighan min kathirah ila al-had sirqah fi arafun nafs. Orang yang memiliki harta perhiasan yang tidak melebihi dari had keterlaluan mengikut uruf manusia, maka tidak dikenakan zakat. Sekiranya melebihi had uruf manusia, maka wajiblah orang itu membayar zakat. Apa maksud uruf manusia? Okey, biasanya manusia, perempuan lah, pakai emas tu kan macam cincin satu, lepas tu gelang emas biasa. Tapi kalau yang melebihi uruf, yang kita tahu macam contoh selebriti yang dia punya pemakaian emas tu kurang ataupun lebih overdose lah orang bilang. Overdose ataupun di luar tabi'i manusia adalah Datuk Verda, salah satu contohnya lah, yang memakai emas melebihi uruf manusia. Tengok ni. Okey, tengok dia punya pemakaian. Tengok cincin dia lah. Punyalah besar. Tengok tu. Okey, ini salah satu contoh ataupun
pemakaian yang luar tabi'i, yang tapi ni dia jual tau. Dia jual, mungkin dia promotion lan dan juga semestinya 24 jam dia pakai. Tapi seandainya ada manusia yang memakai sebanyak ini atau lebih banyak daripada apa yang Datuk Verda pakai ni, itu dinamakan apa tu? Di luar uruf manusia, iaitu ni fi uruf manusia, yakni laisa min uruf manusia, bukan dari kebiasaannya manusia. Jadi apabila orang berpakaian ataupun memakai emas perhiasan tu lebih, so lebih-lebihnya tu hendaklah dibayar zakat. Jadi kalau yang emasnya cincin, gelang, satu gelang, dua gelang yang biasa-biasa. Tapi kalau satu gelang pun dia pakai sebesar genggam tangan ni, itu pun di luar uruf lah juga. Jadi dia kena zakat. Seterusnya orang yang pakai biasa-biasa ni tidaklah dikenakan zakat. Okey, syarat yang ke empat ke tu. Cukup nasab. Cukup nasab ni adalah apabila gramnya cukup. Untuk nasab emas berapa? Okey, nasab untuk emas maksudnya gram emas tu hendaklah usyurun dinaran. Emas tu hendaklah bernilai lebih atau tepat 20 dinar. 20 dinar mungkin dalam 20 dinar dalam, sekejap ya kita cari. 20 dinar dalam berapa? Siapa boleh tahu? 20 dinar exchange. Dolar. Dolar. Okay. Convert. 200,000. Berapa? 200,000. 220 dinar sama dengan berapa? Kalau 20 dolar convert ke Malaysia berapa? Cuba kira. Dalam 20 dolar. Oh, 100 lebih. 111 ringgit. So maksudnya apabila kita punya emas tu 100 lebih. Siapa pakai emas? Saza tak pakai emas orangnya sebab allergic. Siapa pakai emas? Saya. Berapalah satu biasanya lah? Kalau kau tahu satu harga gelang emas. Macam 100 lebih. 100 lebih gelang emas. Macam murah je tu. 1,000 lebih. 1,000 lebih. Maksudnya berapa gram? Tak pasti sebab mama yang beli. Berat kah? Boleh lah. Boleh lah. 1,000 lebih. Mungkin katakanlah 1,000 lebih. Siapa lagi pakai emas? 1,000 lebih, katakan 300 gram. Boleh sampai. Ya, 1,000 lebih. Katakanlah macam tu. 200 lebih tu harga cincin kan. 85 ataupun 85 gram min zahab. Maksudnya, tapi Aina tadi dia pakai dia punya emas gelang kan. Kalau dia nak pakai dia kena zakat kena. Tapi ni dia pakai. So, kalau yang ketiga, nasab yang ketiga ataupun syarat emas yang ketiga, fiddah, silver ataupun perak. Kalau saya pakai silver, saya pakai perak. Saya nak pakai emas. Sami'atan dirham. Ataupun harga silver tu atau perak tu sama dengan 200 dirham ataupun 672 gram. Dirham mungkin dalam 100 lebih je kali harganya. Silver pun quite
expensive jual lah. Kalau dalam ribu je dia punya apa tu. Tapi tidak semahal emas dah. Kalau rantai dia, gelang dia pun bolehlah 800 juga. 800 lebih. Kalau emas mungkin dalam 1000 lebih. Kalau perak bolehlah dapat ada yang 8, 900, 800. Tapi silver lah. Lebih kurang. Jadi kalau lebih daripada ini, maksudnya ini yang lebih ya, yang tak berpakai ya. Ini syarat yang kita ada emas tapi kita tak pakai, kita taruh je. Contoh kita beli yang golba tu. Yang golba kan ada kan orang beli yang golba. Lepas tu koin-koin emas, ada kan orang beli sekarang. So benda tu kan kita nak pakai, kita simpan. So benda-benda tu lah yang kena zakat. Kan golba, jap, golba sini. Golba. Okay, ni. Ni, kan banyak kan orang simpan yang pellet macam ni, yang golba dalam plastik, dalam ini semua ni kan. Ni, yang apa tu? Yang macam koin-koin macam ni, yang ada dalam ini. Ni, yang ada dalam tu. Yang ini 5 gram. So kalau dia sampai ni, yang simpanan macam ni. Kan banyak kan orang buat simpanan yang macam dekat tepi ni, yang dalam ni, yang ni. Ini namanya golba. So golba ni ada yang 5 gram, 10 gram. So kalau dia kumpul gram-gram ni sampailah 85 gram, jadi dia wajib keluarkan zakat. Sebab apa? Dia tidak pakai pun golba ni. Dia simpan je. Jadi dia kena zakatkan golba tu. Okay, next syaratnya adalah haulanul haul. Cukup haul. Apa yang dimaksudkan cukup haul? Antabaqal malikiyah fi yadu sahibha kamariyah hijriyah kamilah. Maksudnya orang telah berlalu 1 tahun ataupun orang tu memiliki emas tu cukup 1 tahun. Kenapa orang simpan golba? Untuk buat simpanan duit. Macam sekarang banyak tu orang buat golba tadi tu untuk orang cakap dia tu simpanan macam ganti duit lah macam tu. Jadi dia pun simpan golba. Tapi ada tu kalau kamu search di IG lah kan, golba, orang jual golba. Ada yang bayar ansuran, gold coin, banyaklah. Banyak betul orang buat. Kita tengok. Golba. Okey, ni ada yang jual dalam bentuk shilling macam ni. Tu, dia bentuk jual shilling. Ini dalam IG tau. Nanti kalau kamu scroll kamu boleh baca tu, banyak tu pasal. Kalau kamu buat pengetahuan umum lah, lagi-lagi kamu kaldun kan, kamu ada pasal ekonomi kenapa orang simpan gold. Nanti ada tu. Okay, ni yang slide sekarang ni, yang biji-biji ni macam apa ni, itulah asal usul emas. So kalau kita pergi satu tempat untuk gali emas, apa yang kita dapat adalah dalam bentuk ini. Dalam bentuk yang dalam slide tu. Jadi apabila kita membeli emas ataupun kita korek-korek dapat emas ni, kita simpan selama 1 tahun penuh. 365 hari. Selepas 365 hari barulah kita zakatkan. Kalau belum cukup 365 hari, kita tak boleh zakatkan emas tu. Kita simpan saja, kita pakai. Cukup barulah. Okey, kadar zakat dan
fiddah secara nuqdian ataupun macam mana kita mau zakatkan. Berapa banyak kita perlu zakatkan. So kita perlu zakatkan hanyalah rubu' isyar, iaitu 2.5% daripada 100%. Itu sahaja yang kita perlu zakatkan. Okey, tengok ni. Okey, ini zakat kalkulator zakat emas. Nanti slide ni saya akan update di quizzes. Kamu on je quizzes nanti, kamu masuk dan boleh baca sendirilah ataupun kamu boleh explore terus zakat emas punya pusat kalkulator zakat emas. So kamu bolehlah kira zakat emas-emas yang kamu ada di rumah, mau zakatkan, endakkah, macam tu. Okay, share this. Okay, ni nanti kamu akan pergi kepada kalkulator zakat emas ni. Dalam quizzes lesson nanti saya update. Kamu tekan je quizzes classes tu, kamu akan pergi ke slide ni juga terus nanti. Okay, katakanlah ini kan nilai huruf tahun 2020 adalah 800 gram. Tahun ni adalah 2021. Jadi harga emas sekarang 1 gram emas bersamaan RM238.81. Wow, RM238. Lepas tu katakanlah tahun kita beli tahun 2019 lah. Okay. Fadlillah, kau rasa kamu ada berapa gram emas sekarang? 300. 300 gram. Okay, kita katakan kau ada 300 gram emas. 300 gram emas. So jenisnya jenis pakailah, kah jenis simpan? Kau pakai kau simpan? Simpan. Simpan, okay. Simpan. Kau simpan. Simpan. Okay, sekarang nilai 300 gram emas pada tahun 2019 adalah RM164.33. So nilai 300 gram tadi adalah RM49,299. Itu harga 300 gram emas. Jumlah zakat yang perlu dibayar adalah berapa persen tadi? 2.5%. 25%. Bukan 25, 2.5. 2.5, salah tu. Betul lah juga tadi tu. 2.5. Bukan 25%, 2.5. Oh, tertinggal titik. Bukan 25% lah. 2.5. 2.5. Jadinya 49,000 ni daripada 2.5% cuma kita zakatkan RM1,232.48. So apabila tahun 2019 punya lah, maksudnya dia sudah cukup haul lah, kan ni 2021, 2020, setahun sudahlah cukup. So kalau kita ada 300 gram emas, kita simpan 2.5% hanya $1,232. Adakah banyak daripada jumlah asal emas? Tidak. Banyak kan sikit? Sikit. Sikit je kan. Ndak jual dia kurangkan puluhan ribunya ni. Okay, itulah yang dia katakan 2.5%. Nanti saya betulkan balik quizzes tu punya point. Okay, andailah emas tu kita pakai, bukan kita simpan. So tidak dikenakan zakat kerana berat emas kurang dari nilai uruf. Maksudnya 300 gram sama dengan si Aina punya, katakanlah Aina punya gelang tadi, sebenarnya harganya 49,000.
Tapi ya pakai gelang emas tu. Jadi tidaklah dikenakan zakat sebabnya tidak lebih ataupun kurang daripada nilai uruf, nilai biasa sahaja. Kalau ia pakai, kalau ia simpan, so dia kena zakatkan 1,232. Kalau ia pakai, tak payah zakatkan. So bezanya lah. Cuba katakan dia pakai 1 kilo emas lah, katakan 3 kilo emas lah yang ia pakai. Tengok, jadi dia barulah dia kenakan zakat. Berapa ni? 10,100,000. 12,000. Barulah dia kenakan zakat 12,000 lebih. Kalau 1,000 gram emas, 4,000 lebih. Katakanlah dia ada 1,000 lebih emas. So ini senanglah kalau ada kalkulator zakat. Kalau tiada, kita kena kira manual lah. Manual pengiraan. Oh ini tak. Okay. Itu. So 2.5. Okay, ada maklumat tambahan. Ini ada dalam zakat emas yang link zakat emas ini Pusat Pungutan Zakat Mawib lah. Okay, ini yang dalam bahasa Melayunya. Okay, tengok ni. Berat emas jika dipakai. Okay, berat emas. Emas yang disimpan ni. Okay. Emas perhiasan yang dipakai. Okay, contoh barang emas jika melebihi uruf harga emas semasa. Ini contoh pengiraan secara manual. Macam mana? Dia membuat kiraan zakat. Okay, yang ini untuk emas yang perhiasan yang dipakai. Ini emas yang disimpan, tidak dipakai. Ini adalah formula kiraannya. Berat emas, darab harga emas semasa, darab 2.5%. So dapatlah jawapannya. Okey, dalam emas, pelaburan emas sekarang ada pelaburan emas secara fizikal ataupun secara akaun emas, passbook. Tapi ada juga yang tidak ni emas secara akaun emas secara akaun maya lah. Ini banyak juga ni. So macam mana pengiraannya? Pelaburan pokok equal to baki terendah darab kadar zakat. Kadar zakat 2.5%. So huruf emas adalah pemakaian masyarakat emas. Berat huruf emas, barat kebiasaan orang wilayah adalah 800 gram. Lebih daripada 800 gram dalam pemakaian itu dikira melebihi uruf. Okay, nanti kamu boleh memahami secara kiraan di dalam page ni macam mana mau kira. Susah juga kita mau ajar secara detail macam mana pengiraan di alam maya ini. Nanti sudah settle di sekolah saya akan ajar macam mana kiraan, tapi buat masa ni kamu boleh belajar mengira di melalui website ini ya. Ada apa-apa pertanyaan? Ya ada. Okay, ni nanti quizzes lesson ni dia punya slide yang kamu tengok ni akan Saza update lah di quizzes tu dengan di Google Classroom juga tu kamu boleh pergi sekali nanti. Okay, kalau tiada apa-apa pertanyaan kita boleh sudahilah kelas kita. Sorry tadi ada gangguan teknikal yang tidak dapat dielakkan dan jangan lupa isi kehadiran. Okey, Ustazah. Okay, syukran jazilan. Terima kasih, Ustazah. Okay. Terima kasih Saza. Amak. Terima kasih.
Terima kasih Ustazah. Sama.